Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, nama saya Profesor Dr. Muhammad Tajuddin Muhammad Rasdi, dan pada hari ini saya nak bercakap tentang antara Islam TikTok dan Islam ilmu. Jadi mesej saya pada hari ini adalah bahawa kalau kita sungguh-sungguh nak mempelajari tentang Islam, kita kena belajar secara ilmu, bukan secara TikTok semata-mata. Walaupun TikTok tu adalah satu aspek ilmu yang kecil. Jadi hari ini saya nak tunjukkan bagaimana saya sendiri belajar tentang Islam melalui pembacaan buku. Saya rasa saya telah pun selepas 30 tahun membaca lebih daripada 70 buah buku berkenaan dengan Islam, termasuk tafsir Quran, termasuk hadis-hadis yang saya akan tunjukkan pada hari ini ataupun pada video inilah. Jadi tujuan saya adalah bukan untuk kata nak tayang ilmu ke tu dan sebagainya, tapi untuk menunjukkan bahawa usaha untuk kita mendapatkan pengetahuan tentang Islam adalah satu usaha yang serius. Kita tak boleh pergi dengar ceramah saja, lepas tu kita pun dah mula nak mengata dekat orang ataupun menghukum orang, dan juga membuang undi kepada satu parti politik yang nampaknya dia nak menyelamatkan Islam. Sebenarnya kita tak cukup ilmu lagi. Jadi di sini ilmu untuk kehidupan kita sampailah kita meninggal dunia adalah ilmu yang mana kita akan menguatkan diri kita sendiri. Sebab di akhirat nanti tuan-tuan, kita tak boleh jawab pada Tuhan bila Tuhan kata kenapa kamu pergi menghukum orang atau menghukum sekian-sekian orang begini begitu. Menghukum maknanya kita pandang serong, kita anggap buruk dan sebagainya, itu pun sebahagian menghukum. Kita tak boleh jawab, oh saya dengar Tuan Guru Hadi cakap begini, Kazim Elias cakap begitu, Azhar Idrus cakap begini. Kita tak boleh guna perkara tu. Kita hanya boleh menjawab dari aspek diri kita sendiri. Jadi setiap kita bila berdiri di depan Tuhan nanti berseorangan. Tak ada kita punya ustaz-ustaz pakar rujuk apa semua tu, tak ada. Jadi di sinilah yang saya ingin bagi nasihat, supaya jangan kita terlalu membawa-bawa sentimen-sentimen yang kita tak tahu hujung pangkal, dan juga kita berdosa lah. Kita tak boleh kata saya tak tahu pun orang ni cakap begini, nampak dia pakai serban, pakai jubah, saya pun mengikut lah. Tak boleh jawab macam tu. Jadi di sini Islam TikTok, Islam ceramah adalah tidaklah sebaik kalau kita tak membaca buku baik. Sekarang saya mulakan dengan memberi deskripsi sedikit buku-buku yang telah saya baca. Jadi sebenarnya saya mula mempelajari Islam sewaktu saya belajar di Amerika Syarikat. Sebelum tu saya Islam pun Islam sekolah menengah, yang mana sembahyang pun lebih kurang je. Saya tak faham sangat apa yang orang bagi tahu tu, kita ngangguk je lah. Jadi bila dekat Amerika, kita bebas nak sembahyang tak sembahyang, nak buat kerja apa, nak minum arak ke, semua tu semua boleh. Tak ada siapa nak larang. Ibu bapa tak ada, masyarakat tak ada. Maka saya mula mempersoalkan macam-macam perkara, dan tiba-tiba saya terjumpa sebuah buku yang diberikan oleh salah seorang rakan daripada Malaysian Islamic Study Group, buku Towards Understanding Islam oleh Abul A'la Maududi. Jadi Abul A'la Maududi ini adalah pejuang Islam India, tuan-tuan. Dia orang India, dia bukan orang Melayu, dia bukan orang Arab, dia orang India. Dia pun ada parti politik dia sendiri. Dan dia menulis buku dalam Urdu dan diterjemahkan dalam bahasa Inggeris. Tujuan buku itu untuk orang-orang bukan Islam. Tetapi bila saya baca, saya yang dilahirkan Islam ni baru nak faham tentang Islam. Apabila dikatakan bahawa Islam itu adalah sebahagian daripada kehidupan kita, definisi ibadah tu bukan setakat semayang saja, tetapi takat kita buat benda-benda yang baik untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, dan untuk jiran kita, dan semua yang bersumberkan ataupun berniatkan kepada kebaikan tu adalah ibadat juga. Jadi banyaklah yang saya belajar daripada buku yang kecil itu.
Towards Understanding Islam. Kalau tuan-tuan jumpa dekat Amazon, saya recommend beli kalau boleh baca bahasa Inggeris. Saya rasa mungkin dah ada terjemahan Melayu mungkin. Saya rasa ada terjemahan Melayu. Kemudian buku Fundamentals of Islam oleh Abu Alam Maududi pun saya beli lepas itu. Dan buku ini adalah susunan kutubah-kutubah jemaat Abu Alam Maududi, yang mana beliau memberikan secara struktur apa makna kita syahadah, apa makna kita sembahyang dari sudut sosial dan sebagainya. Bukan pasal macam mana nak sembahyang, macam mana nak takbir, tak. Ni dia punya makna dia, makna dari sudut sosial dan politik lah. Jadi pertama sekali saya melihat Islam sedemikian rupa, selain daripada ritual ataupun ibadat khusus. Dan buku ini telah pun menunjukkan perkara tersebut. Kemudian apa erti saya mengenal Islam oleh Fatih Yakan dan juga Risalah Usrah oleh Syahari Sunggit. Ini semua buku yang lebih kepada menunjukkan aspek-aspek politik Islam. Dan saya juga membaca buku Milestone oleh Said Qutb yang menunjukkan perbezaan antara masyarakat Barat dan juga masyarakat Islam generasi pertama Al-Quran. Jadi di situlah saya belajar apa yang dimaksudkan generasi pertama Al-Quran, iaitu zaman sewaktu Rasulullah hidup dan juga para sahabat. Dan di situlah yang dikatakan bahawa Islam, nilai-nilai Islam tu yang terbaik. Nilai-nilai Islam ni harus dibezakan dengan pakaian ataupun ada janggut ke tak ada janggut. Ini semua aspek fizikal yang taklah berapa penting sangat bagi saya. Yang penting adalah nilai. Nilai apa? Nilai kemanusiaan. Bagaimana nilai kemanusiaan itu? Nilai kasih sayang kepada orang miskin, anak yatim, jiran-jiran, orang yang baru musafir yang datang minta tolong. Tak kira daripada agama mana, tak kira daripada bangsa apa, kaum apa. Ini adalah sifat kemanusiaan. Jadi inilah kalau nak tengok apa yang dikatakan oleh Anwar Ibrahim masyarakat madani, yang itulah dia. Iaitu masyarakat yang bukan kata oh kita nak tak ada alkohol, tak mau ada kilang alkohol, tak mau ada tempat judi. Ya, kita orang Islam patut lebih kuat daripada tu. Tak payah kita nak berjudi, tak payah kita nak minum alkohol. Kalau dia ada depan rumah kita pun, kita buat tak reti aja. Yang tu yang, dan kita hormat orang yang nak minum tu, selagi dia tu tak mencederakan ataupun membahayakan kehidupan kita. Jadi nak tengok wayang ke, nak pergi konsert ke, bukan hal kita. Jadi ada juga yang mandang kata kita kena tahan semua ni, jadi barulah kita ni jadi pure Islam. Itu pandangan yang sempit bagi saya dan pandangan yang pengecut, penakut. Sebab tak ada ilmu. Bila kita ada ilmu, tak ada masalah. Pernah Hamka kehebatan Hamka tu, bila dia tiba-tiba melihat seorang pelukis Indonesia melukis gambar yang ialah nampak macam bukanlah tak senonoh, tetapi itu artis art. Jadi pelukis tu pun rasa malu. Dia kata tak apa, jangan, ini adalah kesenian kamu. Jadi dia bersifat terbuka hati. Jadi kita mempunyai lebih keyakinan diri apabila kita mempunyai banyak ilmu. Yang kita tak yakin, yang kita takut sana takut sini, nak duduk dalam keselamatan kotak kita tu sebab kita tak ada ilmu. Jadi kita ingat kita nak pergi ke syurga ni dengan berbekalkan kotak kecil supaya kita selamat di dalam kotak itu, tanpa kilang alkohol, tanpa tempat judi, tanpa panggung wayang. Jadi bila kita tanpa macam tu tuan-tuan, lama-lama semua tanpa kita nak kerja dengan orang-orang luar. Macam mana kita nak cari makan kalau takkan nak kerja dengan orang Islam saja? Jadi apabila kita nak kerja dengan orang bukan Islam, kita banyak cabaran. Macam saya di Amerika Syarikat, banyak cabaran. Jadi sebab itulah buku-buku ini membantu. Buku seperti Kisah 30 Sahabat, Anecdotes of Islam, ini semua membawa saya ke zaman Nabi. Jadi macam mana nilai-nilai mereka, nilai kehidupan mereka, kepahlawanan mereka. Dan ini semua adalah daripada buku-buku yang telah saya baca. Dan
buku tentang the Bible, the Quran, buku tentang sains dan berkait rapat macam tu saya pun baca juga. Jadi buku yang seterusnya adalah berbentuk buku sirah dan buku hadis. Ini cukup penting saya nak katakan. Yang pertama adalah buku tentang, ada orang cerita tentang Islam secara keseluruhan, secara masyarakat, secara sosial, secara politik. Ini satu buku keseluruhan. Tapi buku yang khusus yang saya paling minat sekali baca adalah tentang sirah. Sirah ni tuan-tuan adalah perjalanan hidup Nabi yang disusun secara kronologi atau sejarah. Dan buku yang paling saya minat sekali adalah buku ini, The Life of Muhammad, iaitu terjemahan daripada tulisan 1200 tahun dahulu, Sirah Ibnu Ishaq, yang cukup lama dan cukup paling baik sekali sirah, yang ditulis oleh orang yang mendengar cerita daripada datuk dia yang pernah berjumpa dengan sahabat-sahabat Nabi, yang pernah tengok dan bersembang dengan Rasulullah. Jadi sirah ini cukup saya sayang sekali sebab dia membawa saya terus ke dalam zaman Arab, memahami sistem sosial Arab, memahami bagaimana Nabi berurusan dengan pelbagai cabaran politik, sosial dan sebagainya, supaya kita boleh dapat belajar tentang nilai-nilai yang dibawa oleh Rasulullah kepada zaman moden. Kita tak boleh nak ikut naik kuda panah-panah macam tu sahaja. Itu memanglah zaman Nabi dia orang pemanah, semua kena berpedang. Ini bawa lembing, bawa pedang, bawa panah, ni apa kerja saya pun tak tahu. Ini bukan mendekatkan diri kepada Rasulullah, tuan-tuan. Bukan cara dia. Cara mendekatkan adalah tahu kesusahan dia, cabaran dia, cara hidup dia. Tu kan dia naik unta, kita pun nak naik unta. Itu bukan dia. Jadi buku Sirah Ibnu Ishaq ni paling saya recommend tuan-tuan kalau boleh baca dalam bahasa Inggeris. Dia memang dia lama sikit kalau nak baca sebab dia tebal lah, 1000 muka surat. Jadi tapi memang banyak cerita yang ustaz cerita kepada kita ada dalam ni, banyak yang dia tak cerita pun ada banyak dalam ni juga. Jadi bila saya dengar ustaz-ustaz ni, dia nak cong ke, dia tak cong ke, dia kata Nabi tak suka pada orang kafir, Nabi tak bergantung pada orang kafir, saya tahu. Cerita-cerita bila Nabi bergantung kepada orang yang bukan Islam. Contohnya Abu Talib, contohnya Raja Negus, Raja Kristian. Semua tu kita kena tahu, tuan-tuan. Kalau tidak kita terikut-ikut. Ini kita dalam Islam sekarang ni kita bergantung kepada DAP, kita bergantung kepada Amerika, kita bergantung kepada dia mulalah. Jadi bergantung tidak semestinya kita kata kita bergantung keseluruhan. Kita bekerjasama tentang ekonomi dan pertahanan dan sebagainya, itu bukan bergantung namanya. Jadi ada buku Sirah Muhammad Hussein Haikal, dia buat cara lain. Dia baca buku ni dan dia karang semula. Yang ni tidak, yang ni adalah terjemahan. Terjemahan direct. Yang buku Hussein Haikal tu dia tulis semula. Kemudian buku-buku sejarah Islam, itu sebagai background. Saya taklah minat sangat pada sejarah Islam, tapi saya lebih kepada sirah dan pada hadis. Baik, sekarang saya datang pada satu koleksi buku yang bagi saya cukup penting dan paling penting sekali untuk tuan-tuan fikirkan, iaitu tentang membaca hadis. Jadi kita selalu suka pergi masjid, dengar sekejap hadis, bila yang nak habis hadis ni. Jadi saya nak tunjukkan bahawa saya telah membaca keseluruhan buku hadis ni, iaitu Sahih Al-Bukhari, nampak? Dan dia ada berapa volume tu? Sampai 9 volume. Kalau tengok yang saya beli tu daripada Amerika ni, buku ni daripada saya belajar lagi, ini semua adalah Sahih Bukhari. Jadi saya khatam semua sekali. Jadi orang kata hebatlah dapat khatam tu. Bukan pasal hebat, sebab dia kalau kita tengok tulisan terjemahan ni, dia taklah susah sangat. Dia sebahagian Arabik yang kita tak faham, yang sebagian lagi Inggeris, dan tulisan dia pun taklah banyak sangat. Jadi dalam satu jilid ni, kalau tuan-tuan baca sejam sebelum tidur pun dah boleh habis dah.
Jadi kalau 9 jilid 9 minggu. Dan ada juga buku-buku lain, hadis lain koleksi Sahih Muslim, iaitu 4 volume. Jadi dalam Bukhari itu 9 volume, dia ada 8,000 hadis lebih kurang. Yang ni pun dalam 7-8,000 hadis. Dan hadis tu kadang-kadang berulang-ulang, sebab dia narator ataupun pembawa hadis yang lebih kurang sama. Dan juga yang ni ada 4 jilid yang saya juga khatam. Dan juga Sunan Abu Daud. Ini Sunan Abu Daud ni bukan macam Sunan dekat Indonesia tu, Sunan Kalijaga lah apa tu, bukan. Ini ada 6 buku hadis orang-orang Sunni, ahli sunnah wal jamaah. Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, An-Nasai dan juga Ibnu Majah. Jadi yang saya tak bacanya adalah An-Nasai dan Ibnu Majah. Yang tu je saya tak khatam. Yang lain semua saya khatam. Jadi Sunan Abu Daud yang ada 3 volume, yang ni dia tak ada Arabik dia, jadi baca lambat sikitlah. Mungkin 2-3 minggu baru habis 1 jilid, tapi dia 3 jilid saja. Dan hadis yang lain adalah seperti Sunan At-Tirmizi ini terjemah oleh orang-orang Indonesia lah. Yang purpose sekali buat ni orang Indonesia, dia orang memang cukup rajin. Dan 5 volume ni pun saya khatam juga. Jadi apa implikasi dia, tuan-tuan? Apabila kita khatam hadis-hadis ni, kita seolah-olah nampak Rasulullah tu berjalan depan mata kita. Rasulullah tu seperti macam berdamping dengan kita, iaitu macam mana dia berinteraksi dengan isteri dia, macam mana dia berinteraksi dengan orang, macam mana dia di waktu keadaan-keadaan sosial, keadaan politik, keadaan ekonomi semua. Sebab bab-bab yang diletak tu adalah bab-bab muamalah harian, iaitu benda-benda yang kita buat hari-hari. Jadi pasal nikah macam mana, pasal kita berhubung kait dengan orang, pasal mimpi pun ada, pasal nak buang air pun ada, pasal kalau kita nak bersatu dengan isteri kita, apa kita nak baca dulu, dan perbuatan Nabi, semua yang benda intimate ni pun semua ada dalam hadis, buku-buku hadis ni. Contoh, apabila Aisyah jealous, dia main trik terhadap Nabi, semua cerita tu ada dalam koleksi hadis Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, yang mana mereka ni hidup 1000 tahun yang lalu. Jadi tuan-tuan ingat, kita baca buku, kita dapat baca buku orang yang hidup 1000 tahun dulu. Mungkin Tuan Guru Hadi Awang, dia pun baca buku yang sama. Jadi bila dia nak cerita, dia tutup sebahagian cerita, dia ambil sebahagian cerita, lepas tu dia buat cerita dia. Dia kata orang kafir ni yang merosakkan negara, kita ni tak boleh nak bekerjasama dengan orang kafir. Jadi tuan-tuan, dia tak cerita yang bahagian lain. Jadi kalau kita baca, kita boleh timbang sendiri apa yang dia cakap. Jadi jangan jadi budaya TikTok, budaya ceramah ni balik, wah pokok-pokok aku memang tak suka betul Anwar Ibrahim ni. Aku tak suka betul lah. Saya baru kenal, saya dah kenal Tuan Guru Hadi Awang ni dah 30 tahun dulu. Saya akan buat satu video khusus tentang Hadi Awang, yang mana saya kenal dia macam mana, dan faham politik dia dulu. Yang dulu lain, yang sekarang ni lain. Jadi tajuk dia pun lain hulu lain parang, Hadi dulu dan Hadi sekarang. Jadi macam mana pengalaman saya di situ. Jadi selain daripada buku-buku hadis ni, saya juga baca buku tafsir-tafsir hadis, sebab ada juga yang mengambil beberapa hadis yang mungkin sukar sikit kita nak faham, jadi membuat tafsir. Jadi buku ni 3 volume, Mishkat, buku Mishkat gitu kata, yang diterjemahkan banyakkan dalam bahasa India lah, pada Urdu. Dan buku An-Nawawi 40 hadis, koleksi-koleksi hadis dan sebagainya. Sebab saya memang minat betul dengan hadis. Sebab hadis ni saya rasa dekat, betul-betul dekat dengan Rasulullah. Sebab Quran ni dia susah sikit nak baca. Kalau tuan-tuan nak baca Quran terus, memang akan flat lah. Saya dah 2-3 kali try, until saya baca sirah, saya baca hadis, saya baca beberapa buku tentang Islam, barulah saya faham macam mana nak membaca, nak memahami dan menjiwai Al-Quran.
Jadi di situ kalau kita tengok buku saya yang seterusnya adalah tentang Quran dan isu-isu fiqh. Jadi Quran yang saya selalu khatam tu adalah daripada Abdullah Yusuf Ali, ya. Abdullah Yusuf Ali, kita tengok di situ. Jadi di sini ini buku yang sedemikian kita baca je lah, kan? Kita baca, dia ada bahagian terjemahan dia dan dia ada bahagian komentari ataupun footnote dia dan sebagainya. Kita baca je lah. Kita baca ni bukan kata kita begini, kita ustaz, kita dah mula nak hukum sana, nak baca. Tak ada. Ini untuk jiwa kita, untuk fahaman kita, dan supaya jangan ada orang cuba cong kita. Sebab kat akhirat nanti kita tak boleh kata saya terpesona dengan cakap Azhar Idros ni. Tak boleh tuan-tuan. Tuan-tuan tak faham. Ini semua kita punya tanggungjawab. Jadi kalau kita tak usaha dengan ilmu ni, bila dia katakan siapa Nabi kamu dekat kubur ni, Nabi saya dengarnya nama dia Muhammad. Tak boleh dengar-dengar, kita nak kena yakin tu adalah dengan kita kena faham dengan membaca dan juga menelaah sendiri. Jadi satu lagi dia adalah buku Muhammad Asad, ataupun kitab tafsir Muhammad Asad. Muhammad Asad ni orang Yahudi, tuan-tuan. Muhammad Asad ni orang yang hebat, Yahudi, lepas tu dia masuk Islam dan menjadi salah seorang yang hebat lah. Dan saya juga membaca taklah khatam tarjuman Al-Quran Abul Alam Maududi. Jadi banyak dia punya komentari tu kita kena faham. Kemudian buku Fizilah Al-Quran Said Qutub, In the Shade of Quran, tak semua tapi saya bayar sebahagian, dan juga Tafsir Al-Azhar, yang mana saya dah tak ada, saya bagi kat orang lain. Berapa volume 10 volume, besar-besar dia punya volume, sampai kalau kita buat sedepa ni memang buku tu sampai tu. Dia tulis, Hamka tulis masa di dalam penjara, Tafsir Al-Azhar. Jadi saya rujuk lah, yang tu saya guna sebagai rujukan bila saya kena tulis kertas kerja dan sebagainya. Sebab saya punya bidang seni bina Islam. Jadi bidang seni bina Islam bukan kita kaji bangunan je, saya kaji nilai budaya masyarakat Islam macam mana, dan macam itulah yang saya nak tafsirkan masjid dan juga bandar Islam dan sebagainya. Orang lain dia tengok bangunan lain. Ini yang beza ni. Kita kalau kita kata kita nak belajar Islam, kita tengok orang ni, Kazim Elias ke, Azhar Idros ke, Hadi Awang ke, kita tengok dia, kita pun nak contoh dia. Tak boleh lama-lama, sebab kita hanya mengikut benda-benda fizikal yang kita pun tak tahu hujung pangkal. Niat dia pakai macam tu, dia cakap macam tu, itu kita terikut dengan cara dia cakap. Kadang dia buat joke berlebihan, keterlaluan. Saya tahu bila dia punya joke tu keterlaluan. Bila saya tahu bila tafsir dia tu keterlaluan, sebab kita dah baca. Jadi ini bukan menunjukkan bahawa dia tu salah ke apa, tapi pandangan dia tu sempit. Macam pandangan dia bukan untuk masyarakat moden, tuan-tuan. Dia pandangan dia adalah daripada satu zaman yang dulu. Jadi macam mana kita nak hidup di zaman moden? Sebab itulah kalau kita baca tentang Madani Islam tu, dia pelik-pelik, dia macam-macam, dia kreatif, dia progresif, dia ini, dia itu. Kita pun jadi takut. Takut apa? Sebab takut ini nanti kan kita jadi liberal apa semua. Takut sangat perkataan liberal. Entah apa makna liberal pun tak pernah pergi rujuk. Nak tunggu orang buat TikTok kot, tak tahulah. Jadi kita tak boleh macam tu. So jadi selain daripada pembacaan Al-Quran ni, saya juga suka merujuk kepada fiqh, buku-buku fiqh. Yang buku yang saya recommend tuan-tuan adalah The Evolution of Fiqh oleh Abu Aminah Bilal Phillips. Yang ini paling baik sebab dia tunjuk macam mana mazhab-mazhab ni berbeza tetapi sama, dan kenapa kita duduk bergaduh mazhab Syafi'i lagi bagus daripada mazhab Maliki, semua dia mengarut. Okey, kita tak payah, sebab mazhab tu dia hidup sebelum komunikasi tu bagus. Teknologi komunikasi tu tidak wujud. Jadi kitab Al-Um yang kita duk cakap Imam Syafi'i, tapi tak pernah tengok pun buku Imam Syafi'i, itu satu hal juga. Jadi saya pun beli dan saya telaah tengok chapter-chapter. Saya tak baca semua,
cuma saya buat dia sebagai rujukan. Dan fikih sunnah oleh Syed Sabiq. Fikih sunnah ni bagus sebab dia mengambil apa-apa masalah dalam kehidupan kita, lepas tu dia rujuk kepada kesemua kitab. Kitab Imam Malik, kitab Syafi'i, kitab apa semua ni semua dia rujuk. Lepas tu dia buat satu tafsiran dia sendiri yang berikutan dengan moden. Sebab kalau kita baca Imam Syafi'i ni duduk beratus tahun yang lalu, tuan-tuan. Jadi jangan kita anggap ini sajalah yang betul. Kalau Syafi'i hidup pun, dia duduk dalam zaman internet ni pun, dia pun akan berubah banyak benda yang dia cakap. Jadi kita jangan tersadung dengan satu orang, tersadung dengan satu kitab. Jadi itulah yang kita kata budaya ilmu ni, kita kena cari serba-serbi. Orang dulu-dulu nak kena berjalan bertahun-tahun pergi cari tok guru ni, pergi cari tok guru tu, pergi cari tok guru ni. Tak boleh main belajar pada satu tok guru je. Sama juga kita kena kepelbagaikan sumber ilmu kita. Ihya Ulumuddin adalah buku favourite saya. Saya pun beli ada 7-8 volume. Dia terjemahan dia tu lebih kurang nampak macam ni lah. Buku-buku macam ni. Ihya Ulumuddin, Jiwa Agama. Jadi Ihya Ulumuddin ni dia ada dalam banyak volume, tapi saya tak baca semua sebab dia dah direngkaskan kepada satu buku ni, nama dia Bimbingan Mukminin. Bimbingan Mukminin ni adalah Ihya Ulumuddin yang direngkaskan. Dan saya nak recommend tuan-tuan pergi cari buku ni dan baca khatam. Sebab inilah buku yang boleh menunjukkan kita macam mana menjadi seorang Islam yang baik. Jadi dengan bersandarkan kepada hadis, bersandarkan kepada buku-buku yang macam ni, barulah kita boleh kalau nak dengar ceramah ke dan sebagainya tu, kita dengar dengan kritis, bukan dengar terlopong situ macam nak mengikut aja. Kita ingat kita ikut, kita masuk syurga, silat-silat kita masuk neraka. Kenapa masuk neraka? Sebab dengar ceramah agama. Ada orang kata ini mustahil, kita dengar ceramah agama Islam, takkanlah kita masuk neraka. Tuan-tuan tak kenal, saya dah jadi Islamic Reformist berapa lama, dan saya dah tengok banyak-banyak benda lah dalam hidup ni. Bagaimana orang yang dikatakan ulama tu tiba-tiba dah jadi ular macam dia dalam semah lah. Jadi saya pun terkejut bila saya tengok demikian, dan saya nak bagi nasihat pada tuan-tuan, hati-hatilah kalau nak bawa-bawa WhatsApp, mesej ni dalam election ni. Semua tu dosa-dosa yang tak boleh padam. Kalau kita bawa satu WhatsApp fitnah Anwar Ibrahim tu, tak dapat dia minta maaf kat kita, mampulah kita. Kita tak apa, kita semayang haji 4 kali. Dia tak macam tu. Tuan-tuan kena belajar lebih lagi, nak kena faham bahawa syurga dia bukan kepada akaun yang macam itu. Jadi bila kita ada perasaan macam tu, tak apalah. Dosa-dosa yang lain ni dia boleh cover dengan kita semayang ibadat bagi kat orang miskin. Tak boleh. Dosa kepada manusia tu dia kena settle dengan manusia. Jadi kalau kita bohong pada manusia tu, kita kena minta maaf. Dan kalau kita bawa-bawa fitnah yang kita tak faham pun, kita kena maaf. Jadi kalau kita tak minta maaf, tak settle, memang pahala-pahala kita pun hilang, yang mana yang kebaikan yang kita buat. Jadi jangan sekali-sekali mengata-ngata pada orang benda yang kita tak tahu. Baik, akhir sekali, buku yang saya baca adalah buku yang moden-moden lah. Contohnya buku Islamization of Knowledge. Jadi kita tak boleh saja duk baca sirah, baca hadis, baca Quran, jadi terlekat dekat zaman Nabi ni, tak boleh. Kita nak tengok orang-orang moden ni macam mana dia tafsir dan pengajaran ilmu nilai-nilai yang Islam yang beratus tahun dulu, beribu tahun dahulu tu, 1400 lah, 1400 tahun dulu tu, macam mana aplikasi dia kepada zaman moden. Inilah dia konsep madani tu. Kalau orang lain dia berdiri kata ini tengok madani Islam ni, dia buat ini buat itu, semuanya terkeluar daripada kepompong Islam. Bukan terkeluar, dia menyahut cabaran baru. Jadi beza antara kita, katakan kita bekerjasama dengan masyarakat dunia, macam mana tak bekerjasama kalau kita duduk dalam satu tempat. Jadi dan kita berjiran, kalau jiran kita lapar, kita kenyang, memang Nabi kata ini kau jiwa iman tak cukup. Kita kata buat apa kita nak bagi makan, dia tu orang Kristian.
kena baca hadis, kena baca lagi buku-buku tentang sufi dan sebagainya, tasawuf, baru kena faham bahawa jiwa kita ni jiwa yang besar. Jiwa Noor Ibrahim tu jiwa yang besar. Jiwa Hadi Awang tu, minta maaf cakap, jiwa yang sempit. Dia semayang, dia faham Quran, dan saya pun sendiri belajar daripada Ustaz Hadi Awang dalam tafsir-tafsir Quran dia dulu, 30 tahun dulu. Dan saya nak bagi tahu, tak pernah pun dia cakap tentang apa yang dia cakap sekarang tentang orang-orang bukan Islam. Di sini dia pakai cakap macam UMNO cakap dulu-dulu. Orang bukan Islam, DAP semua ni, kafe-kafe yang berniat jahat, semua ni dia cakap. Benda yang dia tak pernah cakap tu, saya tahu sebab saya dengar kaset dia, 200 kaset semasa saya belajar di Amerika dan juga di Malaysia. Saya follow muktamar, saya ada CD yang saya akan tunjuk dalam video lain tentang Hadi Awang ni siapa. Jadi dia pun sama dengan Anwar Ibrahim dalam ABIM dulu, dan mereka pun faham tentang Islam, nilai Islam, generasi Quran pertama dan juga pemodenan. Tetapi Hadi ni dia mungkin ego lah, sebab dia ingat dia ustaz, jadi dia pun lebih dekat dengan Tuhan. Banyak orang ustaz fikir macam tu, dan kita pun fikir macam tu. Sebenarnya tuan-tuan, Tuhan ni dia masuk syurga siapa-siapa yang dia nak. Kita bukan ada kelas-kelas orang. Kelas mufti dia masuk dulu, tak tentu mufti masuk syurga, tuan-tuan. Jadi ini yang kita kena faham, bahawa perkara-perkara sebegini kita perlu nilai semula hidup kita. Jadi buku-buku lain yang saya baca sepertinya Misquoting Muhammad oleh Jonathan A.C. Brown. Tak kira lah orang tu Islam ke tak Islam, tapi saya rasa A.C. Brown ni dia Mak Saleh yang jadi Islam, tapi saya tak kisah. Jadi sebenarnya dia cerita macam mana beberapa hadis tu ditafsirkan dalam zaman moden cara lain oleh beberapa pihak dan mengikut agenda-agenda tersendiri. Jadi ini satu buku yang saya boleh recommend, The Islamic Jesus, dan buku Mustafa Akyol, Islam Without Extremism, yang diharamkan di Malaysia satu ketika dulu, dan juga buku-buku dia yang lain. Tapi sekarang saya rasa dia bawa Anwar Ibrahim dah tak haram lah. Dan saya juga suka baca persepsi-persepsi dan juga pahaman-pahaman politik pelbagai grup-grup Islam ni, ABIM, Ikram, PAS dan macam-macam lagi lah. Buku yang ditulis oleh Mazli Malik, iaitu susunan buku Political Islam. Jadi buku-buku Agus Mustafa pun boleh memberi kritis pemikiran kita. Contohnya kita ni berdoa ke atau menyuruh Tuhan, ya Allah Tuhanku, bagilah aku ni, bagilah aku kereta besar, bagilah aku bini cantik. Ini berdoa ke menyuruh Tuhan? Jadi apa dia berdoa yang sebenarnya pun kita tak tahu. Sampai bila saya baca buku tu baru saya faham, doa ni sebenarnya kita berdoa, ya Allah Tuhanku, bagikan aku kekuatan untuk menghadapi cabaran-cabaran setiap hari, dan juga beri kesihatan, beri kelapangan hati untuk jadi dia general. Dia tak boleh yang kita spesifik, tolonglah baiki kereta aku. Jadi dia macam tu dah jadi memerintah pula. Jadi ini saya pun dah tak ingat lagi 20% yang saya baca. Jadi saya letakkan kat sini saja buku-buku yang telah saya baca. Jadi sebagai kesimpulannya, kita ni, saya harap tuan-tuan janganlah nak mencari ilmu cara TikTok ni ataupun cara ceramah ni. Sekali-sekala pergi ceramah, jadi kita pun balik semayang subuh lah dan sebagainya. Tak boleh macam tu. Kita kena ada satu sistem yang kita ada buku lah yang paling baik. Walaupun ustaz kata baca buku seorang-seorang ni dia boleh sesat. Masa saya join tabligh dulu pun saya baca buku tabligh, tapi mana buku tu saya dah tak ada dalam rumah ni. Ada buku tabligh tu yang cukup hebat yang saya guna masa saya mengikut tabligh dulu. Sekarang dah tua, saya tak ikut lah. Jadi kita kena berdamping dengan buku ni, sebab kita boleh berdialog ataupun mendapat hikmah daripada Imam Al-Ghazali, daripada Imam Muslim, pada orang yang dah meninggal dunia dulu-dulu. Kita boleh pautkan hati kita dengan Rasulullah, yang mana daripada cerita-cerita hadis dan sebagainya. Jadi kita membina keimanan Islam kita sendiri dengan pengalaman, ilmu,
Dan kalau nak dengar ceramah tu tak ada masalah, tapi jangan terlalu terikut-ikut dengan ceramah sebab dia pendek macam TikTok. Jadi kita nak dengar, pergilah, tapi lepas tu soal lah, tanya kat dalam internet ke, tanya saya pun boleh, dan saya pun boleh bagi ceramah tentang apa-apa isu yang dibangkitkan mengikut pandangan saya. Saya tak kata pandangan saya ni betul ataupun yang terhebat, tetapi inilah pandangan saya berdasarkan kepada pengalaman saya, berdasarkan ilmu saya. Saya tak ada jawatan apa-apa, saya tak ada nak menang pilihan raya, saya tak ada dijanjikan jawatan apa-apa. Ini semua sebagai tanggungjawab saya sebagai Islam, sebab saya tak nak disoal, Tajuddin, kamu tu banyak baca buku, kamu bagi tahu tak orang-orang Islam dan bagi amaran? Ya, saya dah bagi amaran, walaupun orang-orang Islam mencemoh saya, menuduh saya macam-macam. Jadi itu pulang pada tuan-tuan, kalau nak tuduh saya macam-macam, itu adalah satu dosa yang tuan-tuan kena settle dengan saya. Kalau tidak, dengan Allah tu tak ada harapan lah. Okay? Bila Allah tanya kenapa kamu berdosa dengan Prof Tajuddin, tu bila dah kena tanya soalan tu susah. Kalau dah minta maaf ataupun tak ada cakap apa-apa, kita tak ada apa-apa lah. Saya senang je, saya serahkan semua kepada Allah. Saya tak ada nak, orang kata apa, tak tidur malam dan sebagainya. Saya memang orang kata apa, berlapang dada. Jadi saya ingat orang macam Anwar Ibrahim yang mana banyak dosa UMNO telah lakukan kepadanya. Bukan UMNO lah, kira beberapa orang lah UMNO, Tun Mahathir lah, Najib lah dan sebagainya, tapi dia masih lagi boleh bersembang dengan dia orang. Jadi memang jiwa yang macam tu susah nak dapat, tuan-tuan. Okey, tapi janganlah kita pergi ikut jiwa yang suruh kita bermusuh. Kalau tuan nampak orang kata kita nak masuk syurga, kita kena bermusuh dengan orang, saya rasa tuan kena tengok balik. Sebab tak ada dalam Islam ni kita nak musuh dengan orang. Ya, memang kita akan lawan kepada orang kafir yang threaten kita dan ugut kita, tapi kita nak tengok dia kata DAP tu ugut, macam mana yang dia ugut? Apa yang dia cakap? Yang kita kena tanya. Dan kemudian kita kena pergi jumpa DAP, kau ni ugut Islam ke tidak? Kena tanya dia. Jangan kita, ustaz ni dah cakap DAP ni jahat, settle. Why? Sebab dia ustaz. Tu good luck lah tuan-tuan dekat akhirat nanti. Tak boleh macam tu. Jadi kalau dia kata Anwar Ibrahim ni liberal sangat, pergi tanya Anwar, tuan, orang ni kata tuan ni liberal sangat. Tanya dia dulu. Kalau tak dapat tanya kawan-kawan dia. Dan dapatkan jawapan tu dulu, timbang semula. Lepas tu kalau nak ikut Ustaz Hadi, ikutlah, tak ada masalah. Jadi sebelum tu kita kena nilai perkara tu dengan sendiri. Baik, dengan itu saya mengucapkan terima kasih. Panjang sikit pada hari ini, sebab nak tunjuk buku-buku ni pun mungkin agak lama. Tetapi itu adalah satu sumber yang penting, dan saya pun selalu juga mendengar ceramah-ceramah pelbagai-bagai ustaz atau scholar Islam daripada YouTube, seperti daripada luar negeri dan juga dalam negeri dan sebagainya. Jadi kita kena usaha memelihara iman kita dengan cara begini. Bukan hanya cara ritual sembahyang, pergi haji, umrah banyak-banyak kali nak cover balik dosa-dosa, tak. Itu kita tak boleh macam tu sangat. Kita kena belajar dan juga kita kena membantu orang, kasih sayang, maafkan orang banyak. Jadi itulah jiwa yang sebenarnya. Tak perlu Islam ni nak suruh kita belanja duit banyak-banyak pergi umrah, pergi haji. Okey, tak pernah, tak ada. Saya baca dah banyak buku dia. Boleh buat, tak boleh tak payah, tak apa. Jadi banyak cerita yang saya jumpa yang orang tu tak ada duit pun, tapi dia buat dosa, Nabi kata kena bayar fidyah. Dia kata saya pun tak ada duit. Engkau ambil lah duit ni. Dia dah buat dosa, dia pula dapat bahagian. Jadi macam itulah kelapangan Rasulullah SAW. Yang kita ni asyik nak menghukum orang aja, nak menghukum aja. Jadi kerja menghukum ni nampaknya kerja nombor 1 kita. Tak sembahyang hukum, tak ini hukum, semua ni hukum. Apa ni, buat joke sikit hukum. Kita tak ada kelapangan hati sebab kita tak cukup ilmu. Bukan bermakna dengan ilmu tu kita mengiyakan semua, tidak. Kita lebih seimbang dan lebih orang kata meaningful dan juga lebih adil lah. Jadi dengan itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.